Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul, kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Kita menyambung hari ni hari last untuk kisah Nabi Allah Lut alaihissalam bersama dengan pengikut mereka. Kita berhenti sebelum ni kepada bab azab yang telah menimpa kaum mereka, yang mana disebutkan dalam Al-Quran, di mana bila telah sampai azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu, maka diterbalikkan bumi, kemudian direjamkan batu kepada mereka, yang disebutkan dalam Quran musawwamah, yang mana batu itu ada tanda nama siap-siap dah setiap seorang di antara mereka. Malam ni kita akan pergi perhabis, kemudian kita akan tengok pendetailan cerita ini, no? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya, yang bermaksud dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah, lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menerbalikkan negeri tersebut sehingga hancur berantakan, lalu dihujani dengan batu-batu yang terbakar lagi keras dan kuat. Maknanya pertama kali terbalik dahulu, lepas tu dihujani dengan batu-batu yang terbakar dan keras lagi kuat. Sekali kita akan tengok tuan-tuan bagaimana para ulama istimbat hukum daripada cerita ni. Daripada cerita ni depa istimbat hukum keluar terhadap orang-orang yang homoseksual ini. Ditimpakan dengan batu-batu yang terbakar dan keras dan kuat secara bertubi-tubi. Pada setiap batu tersebut diberikan tanda, iaitu nama orang-orang yang menjadi sasaran bidikan, baik kepada orang-orang yang ada di dalam negeri itu maupun yang sedang berada di luar negeri. Bermaksud orang yang terlibat dengan aktiviti ini, meskipun ketika itu mereka berada dalam luar kawasan, batu itu akan sampai cari mereka sampai jumpa. Ada yang berpendapat bahawa isteri Nabi Lut menetap bersama kaumnya. Ini cerita yang selalu kita sampai kat kita tu. Namun ada juga yang berpendapat bahawa dia pergi bersama suaminya Lut dan kedua-dua orang putrinya. Tetapi ketika mendengar suara kuat yang menggelegar, dia jatuh di negerinya. Isteri Lut menoleh kepada kaumnya dan menentang perintah Allah Ta'ala, baik perintah-perintah sebelum maupun yang ada pada saat itu. Dia berkata, "Oh kaumku, ternyata dia juga menjadi sasaran batu yang sudah tertulis namanya." Maknanya ada dua pendapat yang kita duk faham selama ni tu. Kata isteri Nabi Nuh, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada malaikat bagi tahu kepada Nabi Nuh, keluarlah cepat-cepat sebab azab akan sampai waktu subuh sekejap lagi. Alaysa subha qarib, bukankah subuh tu dah dekat? Malaikat kata dekat Nabi Lut, yang kita dah bincang sebelum ni, sebenarnya tak adalah dekat sangat, tapi nak kita betapa besarnya azab itu, maka cepat-cepat pilah, takut tak dan lari, no? Takut tak dan lari. Maka tuan-tuan, isteri Nabi Lut antara yang kena azab. Cuma ulama berbeza di dalam menetapkan macam mana isteri Nabi Lut boleh kena. Segolongan mengatakan isteri Nabi Lut kena sebab bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Lut jangan toleh belakang, dengan tujuan agar kalau Nabi Lut tengok belakang, dia akan nampak isteri dia patah balik, nakut dia teringat dan sebagainya. Maka sebab tu yang pertama, sebab dikatakan isteri Nabi Lut patah balik. Tapi yang kedua, isteri Nabi Lut tak patah balik, dia ikut. Cuma bila berlaku gegaran itu, gegaran yang pertama tu, dia terjatuh kesan pada gegaran tu, meskipun dia duduk dalam satu barisan dengan kaum Nabi Lut yang keluar, yang beriman ni. Dia terjatuh, kemudian batu tu sampai keluar cari dia. Itu yang disebut tadi dalam Ibn Katsir sebut tadi tu, mahupun yang ada di dalam ataupun di luar, batu tu akan pergi cari. So bila ulama nak susun balik, yang kata duduk di luar tu siapa? Antaranya adalah isteri Nabi Lut. Baik.
Ternyata dia juga menjadi sasaran batu yang sudah tertulis namanya. Batu itu jatuh mengenai kepalanya, sehingga dia pun terlempar bersama kaumnya, kerana dia telah menjalin persongkolan. Kita persongkolan jangan guna no. Kita guna apa? Perikatan apa? Perpaduan apa? Biarlah. Persongkolan sedap ke no? Buat persongkolan nasional ke? Ayat baru. Persongkolan dengan kaum yang menentang Nabi Lut. Dialah yang menjadi mata-mata bagi kaum Nabi Lut dan memantau kedatangan tetamu Nabi Lut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Tahrim. Saya selalu sebut ayat ini. Dua orang yang paling Allah Ta'ala tak suka. Dua orang perempuan yang paling Allah Ta'ala tak suka. Yang pertama isteri Nabi Nuh, yang kedua isteri Nabi Lut. Dan dua orang perempuan yang paling Allah Ta'ala sayang, yang pertamanya adalah Asyah, isteri Fir'aun. Yang satu lagi Maryam. Itu perbandingan kepada kita, fakta lah. Cuma sebagai pengajaran kepada kita, dua manusia yang paling dimurkai Allah, dua perempuan yang paling dimurkai Allah, meskipun suami mereka yang berkongsi tempat tidur dengan mereka itu adalah kekasih Allah, tetapi itu bukan lesen untuk mereka juga disayangi oleh Allah. Asyah pula, meskipun suami dia itu musuh Allah, nombor satu lah, dia kata musuh Allah. Sebab Fir'aun ini sampai dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu, sampai tahu tu musuh sungguh-sungguh ni. Itu bukan menjadi penghalang untuk dia itu, Asyah, menjadi kekasih Allah. Maknanya terbaik ayat ni, surah Tahrim ayat 10. Surah Tahrim ayat 10. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan perbandingannya kepada kita. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman mengenai kisah hadithul ifki. Hadis ifki ni terkenal. Tuan-tuan cari di internet, boleh tuan-tuan type hadis ifki. Hadis ifki ni bermaksud hadis cerita tentang fitnah Sayyidatina Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal tu. Terkenal kisah ni, panjang, hadis ni panjang, sangat panjang. Kalau kita nak baca dia kena banyak malam. Tapi saya tahu tuan-tuan tahu kisah tu kan. Bagaimana Siti Aisyah cerita, kami ni para isteri Nabi, bila nak ikut Nabi pergi perang, kami akan cabut undi ataupun kami buat penggiliran. Satu perang tu kena giliran aku ikut Nabi. So aku ikut. Masa nak balik tu, aku duduk dalam satu, dia macam untuk Ummahatul Mukminin, untuk para isteri Nabi ni, dia akan duduk atas unta dan ditutup macam gambar kungfu Cina dulu tu, perempuan duduk dalam apa orang panggil tu kan. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Atas unta ataupun atas kuda, macam atas tu ada macam petok yang duduk dalam tu. Isteri-isteri Nabi akan duduk dalam tu dan ditutup dengan kain. So Siti Aisyah salah seorang yang duduk dalam tu masa on the way nak balik. Lepas tu masa dia berhenti rehat, Siti Aisyah kata aku turun pergi buat apa, ada hajat. Kemudian depa tertinggal, Siti Aisyah tertinggal. Sebab mereka tak tahu yang Siti Aisyah turun. Dan bila Siti Aisyah ni disebut dalam hadis tu, aku ringan. So bila aku turun ke aku naik kan, mereka tak perasan. So mereka pergi lagu tu, aku nampak mereka pergi ni. Kan, tinggal. Kebetulan seorang sahabat Safwan bin Mu'attal ni, dia antara orang yang las yang akan pergi kutip-kutip barang-barang siapa tertinggal pada sahabat ni semua tu. Dialah yang jumpa Siti Aisyah dan dialah bawa balik. Bila dia bawa balik ke Madinah itu yang menyebabkan orang Madinah fitnah, kata berlaku penzinaan itu. Dan fitnah itu sangat dahsyat tuan-tuan, sampai tahap Nabi pun berasa hati. Siti Aisyah kata Nabi masuk jenguk aku sihat. Masa tu Siti Aisyah pula demam. Nak jadi cerita demam, jadi orang mula kata tengok buat apa tu sampai demam. Mula orang bekat kata, sampai Nabi pun berasa lah. Sebab Siti Aisyah kata Nabi tak pernah layan aku macam ni. Tapi Nabi tak abai tanggungjawab Rasulullah, tak abai tanggungjawab baginda. Nabi still jenguk Siti Aisyah, tapi selalunya lebih sweet, selalunya lebih lembut, lebih caring. Tapi kali itu Nabi lebih kepada masuk tanya khabar, tengok okey tak okey, keluar. Banyak serius. Nabi tak hukum Aisyah tu koi. Sampailah tuan-tuan benda tu berlarutan begitu lama. Siti Aisyah menangis. Kemudian contoh tu hadis tu banyak tuan-tuan baca. Sedih lah tuan-tuan bila baca kisah tu, sedih. Sebab ini semua antara orang-orang munafik yang sebab cerita tu.
Siti Aisyah mula-mula dia tak tahu. Dia pun heran pasal apa Nabi tak layan dia. Sampai satu malam tu dia keluar nak pergi tandah dengan satu orang perempuan. Jauh lah masa tu kan, tempat zaman tu tak ada lagi macam kita hari ni. Perempuan tu kata dekat dia, wanita tersebut kat dia, "Hang tak tahu cerita lagi ke Aisyah?" "Cerita apa?" "Cerita pasal hang tengah viral ni." Baru dia tahu. Dia kata patutlah Nabi tak apa nak layan aku sangat 3-4 hari ni. Dia menangis sedih apa semua ni tuan-tuan, sampai dia minta kat Rasulullah nak balik duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dengan ayah dia. Lama kisah cerita ni, hadis ni panjang tuan-tuan, sampai tahap lepas pada tu Nabi panggil para sahabat mesyuarat tengok. Panggil para sahabat mesyuarat tengok apa kita nak buat. Masa tu Sayyidina Ali ada sebut satu perkataan yang menyebabkan orang Syiah salah faham, bukan salah faham, orang Syiah gunakan hujah. Bila Nabi kata, bila Sayyidina Ali kata ramai lagi perempuan di Madinah. Tetapi ayat itu memang Siti Aisyah kata tu macam riwayat dan yang lain. Siti Aisyah kata dia terasa hati dengan ayat tu bila Sayyidina Ali kata macam tu. Tapi Sayyidina Ali bukan bermaksud nak merendahkan Siti Aisyah. Cuma kalau kita ambil di sudut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Sayyidina Ali sangat susah hati tengok Nabi susah hati. Itu point Sayyidina Ali tu. Tapi orang Syiah dia ambil, dia kata tengok Aisyah, tengok Ali pun kata tu kat dia. Kan? Orang yang anti Sayyidina Ali pula akan kata apa punya Ali tak hormat isteri Nabi. Tapi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah ni tidak, kata-kata dua-dua okey. Cuma Sayyidina Ali muda dan dia pula dia punya first priority dia punya concern dia tak mau Nabi sedih. Sebab tu dia kata macam tu, ya Rasulullah ada lagi perempuan lain. Bukan dia nak merendahkan Siti Aisyah. Bukan, tak bermaksud macam tu. Tapi tuan-tuan kalau buka matan hadis ifki tu memang disebut Sayyidina Ali kata macam tu. Tetapi pemahaman dia bukan begitu. Tapi memang Siti Aisyah kata aku terasa hati. Sebab tuan-tuan, tak apa rasa tak apalah ilmu. Kalau tuan-tuan buka hadis-hadis riwayat Aisyah, memang Siti Aisyah sampai ke hujung lah dia tak apa nak boleh sebut nama Sayyidina Ali. Dia tak marah, tapi dia teringat cerita tu. Ada hadis tentang di hujung usia Rasulullah tu, Siti Aisyah kata ada Ibnu Abbas, ada Fadl yang menguruskan jenazah Nabi kan, dan ada seorang lagi tu dalam hadis kita mubaham, tak tahu. Tapi bila tengok syarah, seorang lagi tu Sayyidina Ali ya. Tapi Siti Aisyah tak sebut nama. Bukan dia marah dah. Alah perempuan, tuan-tuan, perempuan kadang dia berasal sikit. Biasalah. Tapi both of them were okay. Di umur okey, tak ada masalah. Cuma biasa, itu biasa. Siapa sebut hadis ifki ni? Saya ulang lah. Allah Ta'ala berfirman mengenai kisah hadis ifki, iaitu ketika turun ayat membebaskan Ummul Mukminin. Ibnu Katsir buat mai cerita sikit. Aisyah binti Abu Bakar, isteri Nabi, dari ghasib atau berita bohong yang mereka tebarkan. Lalu Allah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang menebarkan gosip tersebut agar mencabutnya dengan segera bertaubat. Dia nak berkait dengan tentang isteri Nabi ni. Okey. Baik, artinya Maha Suci Engkau, ya Allah, tidak mungkin isteri Nabi melakukan perbuatan keji sebagaimana yang digosipkan. Wa ma hiya minaz zalimin nabi ba'id, dan sisaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Ini bermaksud Ibnu Katsir nak clearkan kenapa saya fikir kenapa Ibnu Katsir buat masukkan cerita ni sikit bila ada cerita pasal isteri Nabi yang lain yang derhaka ni. Manhaj Ibnu Katsir, dia tak mau kita sewenang-wenangnya kita boleh kata dengan sebab ada ayat Quran kata isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh itu derhaka dan Tuhan murka, itu bukan lesen untuk kita tuduh semua isteri Nabi macam tu. Saya rasa yang tu maksud dia. Kenapa Ibnu Katsir buat masuk juga perenggan ni dalam cerita ni. Ini bagi saya ini sebagai warning kepada golongan macam Syiah dan sebagainya yang merendah-rendahkan ibu kita, isteri Nabi. Jangan sebab hampa guna ada ayat Quran yang merendahkan dua isteri Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut, hampa boleh gunakan ayat ini untuk merendahkan isteri Nabi-Nabi yang lain. Apa nak merendah, bahkan isteri Nabi kita lah sekarang golongan Syiah rendahkan. So jangan gunakan alasan itu. Sebab tu Ibnu Katsir buat masuk juga perenggan ni. Walaupun bila kita baca sekali kita rasa macam apa kena mengena. Kita tengah sembang pasal kaum Nabi Lut, apa dia masuk hadis ifki ni? Itu manhaj ulama dahulu. Kaedah dia. Sat lagi tuan-tuan, saya nak bawa cerita kat tuan-tuan tentang kitab Ibn Hizam Al-Andalusi. Ibn Hizam atau bahasa Ibn Hazmin Al-Andalusi, boleh dua-dua boleh belaka. Dia satu orang tokoh Andalus, faqih, alim,
tapi dia mazhab Zahiri, tapi dia alim, tapi dia kerah. Kitab dia Muhalla. Saya pernah baca, tapi saya tak pakar macam orang yang pandai, yang mengaji Arab dalam-dalam kan, pasal sukar sikit lenggok dia. Tapi kita boleh nampak kat situ cercaan dia sangat dahsyat lah. Kritikan dia pedas kepada ulama lain. Bila dia berbeza pendapat. Ya, ini Ibn Hazmin Al-Andalusi memang tokoh yang besar, tapi kata-kata dia boleh tahan. Dia dah tulis satu buku novel, Qautul Tahamah, cincin burung merpati. Itu menjadi satu kritikan kepada orang bila orang tak faham manhaj dia. Saya nak cerita yang tu malam ni lagi. Okay, bila habis bab ni ada kaitan. Saya nak habis ni, saya habiskan ni dulu nah. Baik. Baik. Oleh sebab itu ulama yang berpendapat bahawa orang yang melakukan homoseksual itu harus dihukum rejam, baik pelakunya itu muhsan, iaitu muhsan beristeri, maupun ghairu muhsan, maupun tidak berkahwin. Mana ada pendapat ulama kata orang yang melakukan amalan homoseksual ini, iaitu liwat untuk orang lelaki dengan lelaki, sihaq untuk perempuan dengan perempuan, mutasyabbih ni untuk yang dua-dua boleh, rejam, tak kira bujang ke, tak kira kahwin ke. Okey. Demikian menurut pendapat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang imam. Dalam masalah ini, mereka menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi lainnya dari Amr bin Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut, maka bunuhlah kedua-dua pasangan itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Abu Daud. Man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Kalau kamu jumpa orang-orang man amila amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'il wal maf'ul, kata Nabi. Ini hadis riwayat Ahmad dan Imam Abu Daud. Kalau kamu jumpa orang-orang yang melakukan amalan perbuatan seperti mana fa'ala qaumi Lutin, perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulu, bunuh al-fa'il wal maf'ul, yang membuat dan yang dibuat. Minta maaf tuan-tuan, kasar sikit no. Tuan-tuan faham maksud dia kan? Dua-dua kena, hak depan kena, hak belakang kena. Lagu tu. Bukan kata bila jadi kes, seorang ni yang kena, seorang lagi jadi mangsa. Tidak. Tapi orang kena bincang lah. Berlaku tak tuan-tuan? Saya tak tahu, saya minta maaf kasar, tapi ilmu tak apa kot. Berlaku tak jenayah rogol untuk liwat ni? Ada ke? Boleh jadi tak? Boleh jadi no? Yang tu mungkin tak termasuk hadis ni kot no? Yang tu ulama kena bincang balik. Tadi saya sebelum sembang petang tadi, saya buka guideline JAKIM khusus untuk bab ni. Dia tak sebut secara khusus. Yang tu yang saya rasa macam lag sikit, kurang sikit kan? Sebab yalah, kita tengok berita kan ada jenayah rogol. Dia panggil rogol juga ke? Dia panggil liwat juga? Dia macam mana nak bezakan liwat yang sukarela dengan liwat yang terpaksa? Sebab kalau kita faham jalan-jalan yang zina dengan rogol, kita faham kan? Tapi kalau liwat pun terpaksa pun ada, suka sama suka pun panggil liwat juga kan? Tak tahulah. Ke saya tak tahu istilah. Kita reka istilah baru boleh tak? Liwat terpaksa, biarlah. Tapi saya rasa kena buat. Sebab dia bermain dengan hukum. Maaf sebut lah, kan ada kes di TV budak-budak sekolah kena semua kan, terpaksa ataupun di rogol liwat itu. Saya rasa dia tak boleh termasuk dalam kategori al-fa'il wal maf'ul faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Bunuh orang yang buat dan yang dibuat kan. Tak tahulah. Sebab Islam dia bukan agama yang menzalimi orang. Dia agama keadilan. Baik. Dalam sistem Malaysia pula, kalau berlaku hubungan intim suka sama suka, tetapi perempuan itu bawah 18 tahun, macam mana suka pun akan dituduh rogol. Tuan-tuan tahu kan benda tu kan? Saya tak cas rogol. Saya pernah jumpa salah satu orang budak yang saya pergi semasa saya buat program di sekolah pemulihan akhlak di Sungai Besi.
Tak apa ke cerita macam tu, tak apa saya tak sebut nama. Budak ni tuan-tuan, muka dia dengan saya ni, kalau kami duduk sebelah-sebelah, orang kata hak jahat tu saya, hak baik tu dia. Cok ni bagus ni. Dia pun panggil dia ustaz. Muda gila, kata 4 ke kata 5 masa tu. Lebih lah ni tak tahu pergi mana. Dia masuk situ lah. Saya bila sembang, rupanya jenayah dia tu adalah rogol. Saya tengok tak mungkin lah muka lagu ni rogol ni. Muka baik ni tuan-tuan. Betul bila ada sesi dengan dia, saya tanya betul lah. Dia kata tu bukan rogol pun. Cuma suka sama suka. Tapi biasalah bila report, awek dia umur 14 kan. Macam rogol masuk dalam tu lah. Awek dia bebas. Jadi kutu pula dah. Tak tahulah. Tak tahu, saya takut dia cakap undang-undang. Saya tak ada hak dan kebolehan. Tapi perempuan tu terlepas kesian tengok dia tu pasal. Dan okay, satu lagi, budak ni dia hafal 14 juzuk Al-Quran. Budak ni pun kemah dia daripada budak. Kalau saya kata macam ni, orang kata sehina sekolah agama. Tak apa no. Dia daripada sekolah agama, dia pindah masuk sekolah biasa. Dia kejutan budaya. Boleh markah elok pula. Budak-budak Kuala Lumpur ni jadi kerja. Perempuan tu kakak dia pergi report polis, jadi tuduh cah kata rogol no. Itu cerita lah PAP lah. Tapi memang undang-undang Malaysia macam tu pun kan. Baik. Maka sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa orang-orang yang melakukan homoseksual harus dihukum dengan dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Tu saya kata, bagaimana ulama istimbat buat keluar hukum daripada kisah ni. Memang tuan-tuan ada kaedah bagaimana ulama istimbat buat keluar hukum daripada kisah. Daripada hadis yang berkaitan dengan kisah. Saya pernah cerita di suara ni sebelum ni tentang satu orang lelaki yang dia mai jumpa dengan Rasulullah, tanya adik dia itu muka lebih kurang macam bapak dia, arwah bapak dia, dan muka lebih kurang macam seorang lagi. Dia kira anak siapa? Saya pernah sebut yang tu. Maksud daripada kisah, jadi dia boleh istimbat buat keluar hukum. Ya. Daripada kisah. Saya boleh sebut kat surah ni. Benar. Saya nak cerita takut jadi panjang, tuan-tuan cek balik lama-lama. Budak ni juga ada orang kata apa? Ada irah-irah muka dengan satu tu panjang, tapi nak beritahu ulama kita yang buat keluar hukum kata, walaupun anak ini mazhab Syafi'i, walaupun anak itu anak biologi, anak biologi kepada dia, tetapi berlaku perhubungan itu di luar nikah, anak itu tak dikira anak dia kan. Ya, itu dibincangkan. Rupanya kisah ni bukan Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'iyah ni buh saja berdasarkan kisah ni. Hadis ni sahih. Bagaimana budak tu memang anak kawan tu. Saya lupa dah nama orang tu. Okay, ini berlaku zaman jahiliah dulu. Kemudian bila dia mai jumpa Nabi, nak tentukan budak ni anak siapa sebenarnya. Anak kepada orang ini di luar nikah ke ataupun anak kepada kawan ni di dalam nikah. Kemudian bila budak tu besar, muka dia irah-irah orang yang seorang lagi yang di luar nikah tu. Maka Nabi pesan kepada isteri Nabi ni untuk tutup aurat dengan budak tu. Pasal budak tu ada kaitan dengan isteri Nabi juga. Saya takut nak sebut nama. Saya terlupa nama isteri Nabi tu, tapi hadis ni sahih. Maka daripada hukum itu ulama terbit keluar. Meskipun anak itu anak dia, anak biologi dia, tetapi berlaku di luar pernikahan, standard dia tak sama macam anak yang dalam pernikahan walaupun darah daging juga. Itu memberatkan, bagaimana Islam memberatkan bab tu. Saya sebut hadis ni secara detail pada kuliah-kuliah sebelum ni. Tahun lepas tu saya lupa dah. Tapi ada tu, tak boleh check balik. Tak apa, nanti kalau saya ingat saya cari balik. Ada dalam saya punya catatan. Tapi hadis tu hadis sahih. Cerita tentang bagaimana ulama berkeluar hukum daripada cerita. Baik. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa orang yang melakukan homoseksual harus dihukum dan dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Maknanya ambil dia letak dia satu tempat yang sangat tinggi, tolak bagi jatuh dulu. Ini mazhab Hanafi. Bila dah jatuh bawah dah, kemudian dihujani dengan batu sebagaimana ditetapkan yang dilakukan terhadap kaum Lut. Istimbat buat keluar daripada hukum, nak terbalik tak boleh, maka kita bagi dia jatuh pada tempat yang tinggi. Sebab dalam Quran sebutkan Allah Ta'ala korek, malaikat Jibril korek buat keluar kaum tu terbang tinggi, aliyaha safilaha, hempap jatuh. So mazhab Hanafi istimbat hukum buat keluar kata untuk homoseksual ni hukuman dia macam tu. Dia tak boleh sebat macam biasa, tapi dia kena
tolak jatuh pada tempat yang tinggi dulu, lepas tu rejam dengan batu. Ambil daripada, bukan saja-saja buat ni, ambil daripada ayat Quran itulah yang berlaku pada kaum Nabi Lut tu. Lepas kena tolak pada tempat yang tinggi, kemudian kena rejam dengan batu. Baik, Allah Ta'ala menjadikan negeri itu lautan yang tidak yang lautan bangku. Dia terjemah kata bangku, yang tidak boleh dimanfaatkan airnya dan juga tanah di sekitarnya, kerana semuanya menjadi rosak, hancur berantakan. Hal itu menjadi pelajaran dan contoh sekaligus sebagai tanda kekuasaan, kebesaran dan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan siksaan terhadap kaum orang-orang yang menentang perintahnya. Cuma ada pendapat, ada kisah, bukan ada kisah, ada catatan mengenai zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, keempat khalifah bila berhadapan dengan golongan homoseksual ni, apa dia buat? Ada disebutkan di sini, innahu ijtama'a ra'a ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tahriqul fa'il wal maf'ul. Telah menjadi ijma' dalam kalangan para sahabat Nabi. Kalau kita nak pergi kepada syarah dia, adalah 4 orang khalifah ini, di mana bila berjumpa dengan kes homoseksual ini, tahriq bakang al-fa'il wal maf'ul, bakang terus. Ini apa disebut dalam ni, riwayat Imam Baihaqi sebut, innahu ijtama'a ra'ya ashabin nabi, telah berlaku ijma' dalam kalangan sahabat Nabi, ala tahriqi, ke atas untuk membakarkan al-fa'il wal maf'ul bih, bakar orang-orang yang melakukan hubungan ini. Ini Imam Baihaqi riwayat kisah ni, iaitu yang berlaku sekitar zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jika terjumpa dengan golongan begini, hukuman kepada mereka adalah bakar. Bakar terus. Tetapi dalam fiqh manhaji, saya semak, disebutkan kalau orang yang melakukan homoseksual ini dah berkahwin, kena rejam dengan batu sampai mati, macam hukuman zina kepada orang yang dah kahwin dah. Dan kalau dia tak kahwin lagi, dia kena sebat 100 kali, lebih kurang macam hukuman zina. Dan selepas sebat, dia kena dibuang negeri selama setahun. Negeri yang dia kena dibuang tu pula kenalah negeri yang soleh, negeri yang tak ada ruang untuk dia buat balik benda tu boleh. Baik. Imam Munziri sebut dalam kitab Maratib Al-Ijma', yang dia kata keempat Khulafa' Ar-Rasyidin bila mana berhadapan dengan kes yang macam ni, berdasarkan dalil hadis riwayat Imam Baihaqi itu kata ijma' dalam kalangan depa ala tahriqi al-fa'il wal maf'ul, iaitu membakar orang-orang ini. Maknanya hukuman yang kena kat atas depa ni dahsyatlah. Sebab apa tuan-tuan? Bila saya duk semak tadi tengah hari saja, saya nak tengok apa yang boleh saya tambah. Rupanya dalam kalangan ilmuwan agama Islam, bukan di Malaysia lah, di Malaysia saya tak pasti, tapi maaf sebut, di Indonesia ada, di barat terlalu banyak, bukan kafir lah, Islam dan ilmuwan yang membangkang poin-poin ini, yang mengatakan tak boleh hukum sebab bukannya berdosa laki pegang laki. Tu dia masalah dia. Kita dengar macam alamak, hujah ni kartun sangat, boleh patah. Dah, depa buat riwayat-riwayat yang tinggi-tinggi, yang kau-kaunya. Saya baca kat tuan-tuan. Bila kita baca, kita rasa macam nak terguguk juga tuan-tuan. Tapi kita tak apalah duk main surah masjid. Ni hak tak pernah main ni, bila dia baca, dia kata this is our hero. Inilah betul ustaz kita, ustazah kita. Ustaz tak ramai, ustazah banyak. Ini baru ustazah kita. Tuan-tuan, saya baca, memang ada kajian khusus. Usim, satu doktor dia balas poin yang oleh dia tu, dan orang putih ada juga yang buat benda tu. Ada dia kata orientalis, bukan orientalis. Di sudut sejarahnya orientalis tak berlaku dah. Orientalis ni gerakan Orient dulu, gerakan ketimuran. Sekarang ni mungkin dia kena buat nama lain dah. Orientalis ni gerakan pengajian timur, Orient kan. Sekarang ni dia main benda lain dah. Okey. Kita hari ni kira semua orientalis ya. Baik. Tuan-tuan, saya boleh baca sikit-sikit. Satu orang tokoh, bukan tokoh lah, satu orang agama, nak kata orang agama ke apa? Orang berilmu agama lah. Dia menulis
kritikan terhadap pelaksanaan hukum terhadap homoseksual ni. Dia kata tak patut hukum macam tu, sebab hudud tak pernah kata macam tu. Hudud, kisah apa semua ni sebut tentang zina. Dia tak kata lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Bahkan dia mendatangkan beberapa riwayat. Ni saya catat di sini, ya. Dalam catatan Imam Tabari, dalam Tarikh Tabari, saya semak memang ada. Dikatakan Al-Amin, Khalifah Al-Amin. Kalau tuan-tuan tengok dalam senarai Khalifah Abbasiyah, Al-Amin ini dia adalah anak kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Semasa dia jadi putera raja, dia sangat suka dekat lelaki-lelaki yang handsome, yang comel. Sampai mak dia yang nama Zubaidah pun susah hati. Dia ambil takat tu, ya. Maka dia kata, tengok putera raja pun yang beriman berislam suka kat jantan. Kemudian dibuatkan riwayat Al-Mas'udi mengatakan Khalifah Mu'tasim sangat suka budak-budak lelaki yang handsome dan budak-budak lelaki yang handsome yang dia bela. Bukan dia bela ni, bahasa kita orang muda kita bela lah. Bahasa akademik kata, bahasa ni kata sugar daddy macam tu lah. Dia bela, dia support makan, dia beli baju, bagi naik kereta mahal, bagi wai suku apa semua ni. 4,000 orang. Tapi syarat dia kena handsome, comel, muda-muda, comel-comel. Dan disebut juga di dalam Mirwaj Az-Zahab wa Ma'adin Al-Jawhar. Saya cari tak dapat kitab ni di PDF tadi. Tapi dia kata disebutkan dalam tu juga. Okey. Tak apa, saya bagi dulu. Kita jangan sokong lagi, kita bagi dulu. Dan bila saya cari, saya jumpa memang ada sebut kan. Disebutkan juga ada petikan dalam Musnaf Ibn Abi Shaybah dan 3-4 tokoh. Kemudian disebutkan juga ini yang saya kata tadi tu, kitab Ibn Hazmin Al-Andalusi, Tawqul Hamamah, Tawq cincin hamamah, burung peti, hamam, ya. Dia kata Ibn Hazmin Al-Andalusi ataupun Ibn Hazm Al-Andalusi ni juga yang dikatakan tokoh besar Islam, Imam Ibn Hazm, orang kata imam mazhab Zahiri pun dia kata gay. Dia sebut tu orang gay, saya tak kata. Pasal dalam buku dia meluahkan segala-galanya. Dia kata dia suka kat lelaki ni, dia nak ajak tidur sekali atas katil, dia berkenan, dia kata comel, handsome, dia kata lagi cantik, cinta dengan lelaki daripada dengan perempuan. Tuan-tuan kalau cari buka buku tu, tuan-tuan jumpa. Dah begitu gantung lah betul. Kalau berhenti kudah ni, saya kena teruk balik. Tetapi saya cari balik, saya rasa macam tak kena ni. Bila saya cari tadi, saya type di internet kisah-kisah homoseksual dalam kalangan di dalam sirah tamadun Islam, adalah 3-4 itu memang berlaku tu. Saya jumpa hadis Imam Baihaqi tu yang kata apa, ijtama'a ashabin nabi tu ala tahriqi al-fa'il wal maf'ul. Lepas tu saya jumpa lagi 3-4 carian yang lain. Dia kata lagu ni, dia rasa macam tak puas hati. Takkan Imam Ibn Hazm Al-Andalusi tu macam tu, sedangkan dia memang tokoh alim, tuan-tuan. Cuma memang keras lah. Mazhab Zahiri ni dia lain macam sikit. Cuma tak ada lah sampai kita nak mengatakan dia macam tu. Termasuk juga anak-anak khalifah. Kalau kita dah record, memang Al-Amin, Mu'tasim tu memang agak boros, tapi tak sampai lah macam tu. Tuhan takdirkan saya jumpa 2 penulisan. Satu artikel jurnal yang ditulis oleh satu orang profesor di USIM yang memperbetulkan salah faham. Kemudian saya jumpa satu artikel jurnal 2014 UAE punya yang dibuat oleh Abbas bin Yahya. Saya tak tahu orang mana, tapi artikel dia tu 32 muka surat. Istirajiyat Ibn Hazm Al-Andalusi fi Tawqul Hamamah. Istirajiyat, strategi ataupun manhaj Ibn Hazmin di dalam kitabnya Tawqul Hamamah. Saya baca 32 muka surat tadi. Alhamdulillah, baru saya faham. Oh, kawan ini sama ada dia salah faham. Perempuan ni nama dia Kartika, tapi bukan dia seorang. Orang putih ramai lagi yang tulis macam tu, yang mengatakan macam tu. Bermaksud dia pun bukan kecil anak, dia pun bukan orang biasa-biasa ni, dia pun orang agama. Sebab dia pun kuat pada kitab-kitab Arab yang tak diterjemahkan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu lagi. Ya tak? Maksudnya orang pandai. Standard Aminah Wadud tu kot kan. Bila saya baca artikel jurnal oleh, saya lupa nama Profesor Usim seorang, dengan apa nama, Abbas Yahya, yang artikel jurnal UAE 2014 tu, Istirajiyat Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalus fi Tawqul Hamamah ni, 32 muka surat, tak banyak mana. Jadi sempat saya perhabis, baru saya faham. Rupanya tuan-tuan, Tawqul Hamamah ni dia kitab novel.
Dia kitab novel kesusastraan, tetapi dalam dia menganjurkan unsur agama. Dia macam orang kata apa, satira lah, macam orang kata apa, metafora yang macam mana sana abang? Tuan-tuan faham maksud saya? Dia cerita novel, tetapi dia macam cerita apa, Mantiq At-Tair karangan Fariduddin Al-Attari kan, yang cerita pasal burung tapi nak cerita pasal tauhid. Macam itulah. Okey, kita adakan Marulis Haji Yusof perlumbaan kedua. Apa nama Ustaz Allahumma salli ala Muhammad yang terkenal penulisan tu, Fahrul Makjui, Revolusi, yang saya sebenarnya cerita sebelum ni. Banyak tokoh-tokoh yang macam tu. Apa tu ada agak cerita lah. Bukan Robinson Crusoe, ada sebelum tu ada satu lagi baby. Tapi nak beritahu penulisan satira begini. Jadi di dalam cerita Tauqul Hamamah ni, cincin merpati ni, orang seni dia akan faham kelunakan bahasa. Bila Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia kata bila bertemu dua lelaki yang bercinta, berkasih sayang, berpisah, maka dia mati dalam syurga. Bukan bercinta dalam arti kita bercinta, ya. Dia dalam arti kata, tuan-tuan, cinta biasa, cinta. Hadis Muaz bin Jabal yang mana dia kata, akhaza Rasulullah SAW biyadi yauman faqala ya Muaz inni uhibbuka. Satu hari Nabi pegang tanganku, duk tak duk lepas mayang, Nabi pegang tanganku, Nabi kata, Muaz, aku cinta padamu. Kalau kita ambil literal, kalau kita bagi hadis ni dekat orang-orang yang macam tu, dia akan kata tu dia kan, pegang tangan, tak ada siapa masa tu lepasan, tak silap saya. Tapi hadis tak sebut, tuan tengok syarah. Muaz terkejut, Muaz kata, bi abi wa bi ummi ya Rasulullah, anna wallahi inni uhibbuka. Aku pun cinta padamu ya Rasulullah. Tapi hadis tu tak berhenti dekat tu. Nabi katakan, usika ya Muaz la tada'anna dubura fi kulli salatin an taqul. Jangan kamu angkat punggung kamu selepas mayang sampailah kamu berkata, dan Nabi bagi satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bermaksud hadis tu nak bagi tahu lepas mayang duduk sat, doa lah lebih kurang baru bangkit. Hadis tu. Tapi Nabi nak ajak, sebelum ajak tu Nabi habaq aku sayang kat hang. Itu biasa tuan-tuan, proses yang biasa. Saya rasa tuan-tuan pun faham. Dan saya rasa orang yang menulis ni pun dia faham, tapi tak tahu untuk menyokong sesuatu hujah, dia terpaksa kalih benda tu. Untuk orang yang berkenan dekat orang yang handsome dan comel, tu saya tak tahu. Tapi pengalaman peribadi saya, takut nak abang dalam video ni tak apa kot. Saya pun berjumpa dengan guru-guru sekolah saya dulu macam tu. Tapi dia tak lembut lah. Cuma mungkin fitrah, seronok tengok orang duduk-duduk lelaki yang elok-elok kot, berkenan, bawa keluar pergi makan. Begitu. Kita hak hitam ni tak dapat lah. Kan? Geram juga dulu ni, tapi tak ada lah sampai tuduh cikgu kita macam tu. Kan? Tak tahulah. Tuan-tuan ada jawapannya lah. Saya bukan mengajak, saya share kan. Masing-masing tuan-tuan ada pengalaman. Tapi biasa kita tengok budak-budak comel, lelaki usap kepala lagu tu. Bermaksud Ibn Hazmin ni dia nak cerita cinta yang macam tu. Tadi saya sempat screenshot, saya nak baca. Sebab kalau kita katakan cinta itu seperti mana kata penulis barat ini, dia kata gay. Saya baca mana? Dalam ayat itu sendiri dia dah kantoi dah. Ni yang saya dapat tadi, saya screenshot. Bahasa download PDF. Oh, kena berhenti dah. Boleh sikit kena. Tergantung lagi saya kena tuduh orang pula ni. Wa amma khabara sahibuna Abi Abdullah Muhammad bin Yahya bin Muhammad ibn Husni At-Tamimi Al-Ma'ruf bi Ibn Tubni. Di dalam penulisan orang barat, ilmuwan agama yang sokong gay dan homoseksual ni, dia kata Ibn Hazmin atau Ibn Hazm Al-Andalusi ni suka kat seorang lelaki. Kalau tuan-tuan buka wiki pun ada sebut, tapi dia sebut sikit. Dia kata penulisan ini menceritakan tentang kegilaan Ibn Hazmin terhadap bekas pembantu keluarganya Ibn Tubni. Memang dalam novel tu sebut berkenan tengok dia putih, segak, pegang tangan dia. Tapi itu kemabukan cinta, bukan. Saya baca lah. Dia kata tentang mengkabarkan tentang kawan kami ini, Abu Abdullah Muhammad bin Yahya ibn Muhammad ibn Husin At-Tamimi Al-Ma'ruf bi Ibn Tubni. Tentang menceritakan tentang sahabat kami ni, Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Husni bin Husin At-Tamimi Bani Tamim Al-Ma'ruf, yang lebih dikenali dengan Ibn Tubni. Ibn Tubni ni tokoh besar tuan-tuan. Ya.
fa innahu kana rahamahullah ka'annahu qad khuluqul husni ala misalihi aw khuluqil min nafsi kulli man ra'ahu lam ashhadu lahu misalan husnan lam ashhadu lahu masalan hasanan wa jamalan wa khalqan wa iffatu wa tasawanan wa adaban wa fahman wa hilma. Ini dalam kitab tu sendiri, ya, Tawqal Hamama. Dia kata, adapun nak menceritakan tentang kawan kami ni, ni sebut ni, aku tak pernah jumpa seseorang yang elok wajah macam dia. Memang dia sebut lagu tu, puji. Tetapi tuan-tuan, dia kantoi, gong-gong orang putih ni kantoi kat mana? Dekat ayat awal lagi, bila mana Ibn Hazm Al-Andalusi kata, wa amma khabara sahibuna Abi Abdullah Muhammad bin Yahya. Abi Abdullah tu kunyah. Abdullah bermaksud ayah Abdullah, bermaksud Ibn Tubni ni ada anak nama Abdullah. Kalau dia satu orang yang gay juga, ataupun tak ada hubungan dengan perempuan, mana mungkin dia ada anak? Satu, itu hujah yang pertama lah. Okay. Kemudian dia kata fa innahu kana rahamahullahu, Allah Ta'ala berahmatinya. Tengok tu dia lapik ayat macam mana, ka'annahu qad khuluqil husni ala misalihi aw khuluqil min nafsin kulli man ra'ahu. Sebaik-baik kejadian wajahnya, tak ada orang sama dengan dia dan menjadikan orang suka. Kulli man ra'ahu, orang kulli, setiap orang yang tengok dia berkenan dengan elok wajahnya, tampan wajahnya, bersih pakaiannya, elok rupa parahnya. Lam ashhadu lahu misalan hasanan wa jamalan, tak pernah tengok orang yang seumpamanya, tak pernah aku menyaksikan. Ashhadu kerah lagi, bukan kata ra'aitu, kerah lagi, tak pernah jumpa tu orang yang seperti secantiknya, semanisnya, okay? Tetapi dia sambung lagi, sesopannya, wa adaban, yang adab setingginya, wa fahman, dan sepandai ilmu macam dia, wa hilma, dan hulum. Halim ni apa? Siapa nama Halim? Lunak kan, kelembutan dia. Tak pernah jumpa orang macam tu. Dia nak puji. Apa masalah dia puji? Tapi itulah orang yang, maaf sebut, orang tahu otak kuning ni, dia kira nak talau belah tu ya kan. Ya, dia baca ni, oh cantik, otak kuning orang panggil, otak kuning kan. Dia kira nak talau hak tu. Tapi kalau orang baca dengan ikhlas, dia akan kata okey, tak apa, betul lah dia puji sahabat dia baik kan. Itu satu. Dan yang bila saya baca tu baru saya faham, kemungkinan tokoh-tokoh macam Mu'tasim, Al-Amin bin Harun Ar-Rasyid ini juga lebih kurang macam tu, tapi tak ada lah pengamalan yang tu. Sebab saya tak jumpa hujah balah lagi terhadap Mu'tasim dan Al-Amin ini, sama ada betul atau tidak mereka terlibat. Saya tak jumpa lagi penulisan mana-mana artikel jurnal. Tapi untuk Ibn Hazm Al-Andalusi memang ada dua kajian akademik jurnal yang standard, yang disimpan dalam universiti punya jurnal, orang kata apa, standard akademik ni, yang mematahkan hujah golongan liberal ni. Tapi untuk lagi dua orang tu saya tak jumpa lagi, saya masih mencari ya. Jadi rupanya di barat, kenapa orang-orang Arab, orang-orang Islam ni melakukan perbuatan itu? Kadang dia tak buat. Tuan-tuan tengok di YouTube, ada yang mokpok bagus bukan kepiah, tapi anak kahwin lelaki sama lelaki dia reda. Rupanya ada golongan agama yang pergi sokong bagi hujah-hujah macam ni. Tu kita pelik. Malaysia alhamdulillah lah tak berlaku lagu tu kan. Tapi rupanya di barat ada. Bahkan kita tengok di internet, ada perkahwinan lelaki dengan lelaki, kemudian mak ayah tu orang baik-baik, tak marah, memahami. Oh, rupanya ada yang kata lagu tu. No? Saya nak tak mau pilih lama-lama lah, takut lagi SOP kan. Saya nak habis poin saya je. Kemudian saya buka dalam kajian di sudut psikologi. Rupanya orang yang jiwa homoseksual ni dibahagikan oleh ahli psikologi J.P. Chaplin di dalam tesis dia tahun 1981. Dia mengatakan ada dua jenis. Terjemah bahasa Melayu dia ada dua jenis. Satu HSL, ni istilah saya lah, homo sejak kecil, HSK. Satu HKD, homo ketika dewasa. Memang disebut dalam kajian akademik oleh J.K. Chaplin ni.
Dia kata apa, yang homo sejak kecil ni, daripada kecil dia leher-leher lembut. Tapi dia tak homoseksual, dia pun dia lembut. Tapi bila masyarakat tekan, dia hantam dia pondan, bila teruk kawan kami lah, piar untuk orang perempuan, lama-lama dia akan terikut, dia jadi jauh, dia tak kerah. Dia tak kerah. Akhirnya bila dia besar, dia akan jumpa dengan komuniti yang macam dia. Katalah dia tu duduk di belah Kulim ke, duduk di mana-mana ke, lembut, tak ada orang lembut macam dia. Dia menderita, dia pendam mana tu. Esok bila dia pergi universiti, sambung U mana-mana, dia akan jumpa kawan-kawan yang mengalami HSK macam dia ni, mai pada Terengganu, Kelantan mana-mana, berjumpa, di situ nak jadi pasal. Di situ nak jadi pasal. Ya, asalnya lembutnya. Tapi bila jumpa, dah masyarakat buang aku. Jadi gitu. Satu. Yang kedua, HKD, homo ketika dewasa ni, menurut J.K. Chaplin ni, 1981 tesis kajian dia ni, dia kata apa? Ini sebab tragedi. Itu sebenarnya tragedi. Contoh, maaf sebut tuan-tuan, malah ni saya takut ni macam 18 SM ni, tak apa kot. Tragedi macam alat kelamin dia tak berfungsi. Dia jantan elok, tiba-tiba tak berfungsi, dia rasa macam frust, dia tak ada rangsangan, akhirnya dia pilih untuk lagu tu. Ya, tukar dan sebagainya. Kadang-kadang dia kecewa dengan perempuan, cinta perempuan tu tipu dia, cinta perempuan ni tipu dia, dia benci perempuan, dia cinta kat lelaki. Tragedi. Begitu juga sebaliknya lah, perempuan bila kecewa dengan lelaki 5-6 kali, akhirnya dia pilih untuk cari pasangan lesbian dia. Betul saya rasa betul, memang berlaku. Dan dia buat kajian terhadap satu orang lelaki di India, di Indonesia, nama dia Very Idham Arfansyah. Tonton cari di internet pun ada. Yang akhirnya dia membesar menjadi pembunuh bersiri sebab tekanan. Dia tak end up jadi gay, tapi jadi pembunuh bersiri, tapi asalnya sebab tekanan lembut ketika kecil dia. Ya, dalam kaunseling kita panggil orang yang macam ni psikopat. Itu saja. Dan itu beberapa kajian tentang golongan yang macam ni sebagai jawapan bahawasanya Islam tak hukum orang yang dia memang macam saya kata selalulah, lembut sahaja tetapi berkahwin, melakukan hubungan dengan pasangan yang jatina yang lain, yang normal, tak ada masalah. Tetapi yang bawa kepada yang tu, sekarang masalah tuan-tuan, saya nak tutup anak. Masalah sekarang, orang yang melakukan hubungan gay ni bukan lagi lembut sahaja, yang kerah, yang duk main gym pun sakan. Kan? Bukan kata lembut. Dulu mungkin orang kata lembut. Dah, lah ni hak kerah, hak sadar, hak yang oi lagi sakan tuan-tuan. Dua-dua tough. Kan? Saya baca satu coretan lawak lah di Facebook orang putih. Dia kata lelaki ni dia teringin nak jadi gangster. Kan? Tapi dia kurui. Orang duk bully dia dekat ini cerpen pendek orang putih. Orang duk bully dia dekat kejiranan dia, maka dia nak jadi kerah, nak jadi gangster. Dia nak join gangster kata hang kurus kedekian tak boleh join. Gangster kena cengih, kena badan tough. Maka dia pergi masuk gym. Dia masuk gym 6 bulan, instead of jadi gangster dia jadi gay. Saya baca cerita nak tergelak kak. Rupanya lagu tu no. Bukanlah semua hak badan tough macam tu, kan. Tapi ada yang macam tu kan. Tak elok aku dah rasa benda ni. Tapi tak boleh elok nak kena sebut jugalah kan. Tapi tak apalah. Itu cerita tentang kaum homoseksual ini, yang saya kira takat itulah habis muka surat tu. Bulan depan ada jodoh, ada panjang umur, kita sambung, kita mulakan Nabi yang baru, kita sambung Nabi yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Pesanan terakhir, jangan takut pergi gym lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'na wa la matsabuna syaqiya wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.